Sabah belum memutuskan ketetapan mengenai pelaksanaan Bazar Ramadan. Itu antara paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Perinciannya kita bersama Konstantin Pahlawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Sabah belum memutuskan ketetapan mengenai pelaksanaan Bazar Ramadan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata perbincangan akan dibuat terlebih dahulu bersama Majlis Keselamatan Negara MKN serta jawatan kuasa yang dilantik sebelum sebarang keputusan dibuat. Menurut Datuk Arifin, pandangan dan cadangan mengenai pelaksanaan bazar di negeri ini akan disampaikan kepada MKN bagi memastikan ia selaras dengan arahan semasa. Beliau memberitahu RTM selepas merasmikan seminar regenerasi umat di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menggesa lebih banyak pihak menganjurkan program keilmuan bagi menyokong usaha kerajaan melahirkan modal insan cemerlang seiring asas Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025. Sebagai contoh, seminar anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia Sabah ABIM berkenaan yang mampu melahirkan masyarakat mulia, hormat menghormati serta berkasih sayang. Saya sangat yakin program ini memberi input kepada kerajaan. Khususnya pemikir-pemikir yang membahas ini adalah tokoh-tokoh yang terpilih dan di kalangan belia juga. Program-program keilmuan harus diperhebatkan lagi supaya negeri Sabah akan semerbak dengan nilai-nilai keintelektualan dan keilmuan. Peserta seminar turut memberi reaksi positif. Memang inilah anjuran Islam untuk kita menghormati antara satu sama lain. Lagi-lagi di Sabah ni kita agak unik. Kita ada tidak kurang 33 suku kaum dan agama pun berbeza. Jadi artinya inilah pendekatan Islam. Kita menuju sebuah negara yang maju. Jadi walaupun kemajuan ataupun sejajar dengan teknologi pada masa ini, banyak perkara-perkara yang kita kena ambil kira dalam pembangunan modal insan. Seminar ini dihadiri seramai 110 peserta. Beberapa buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Labuk ketika ini masih belum mempunyai ketua kampung. Antara kampung dikenal pasti ialah Kampung Manduring, Bayu Permai dan Kampung Long Manis. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Adun Labuk, Samad Jamri memberitahu perkara itu disebabkan persempadanan semula kawasan pilihan raya negeri melibatkan kawasan Labuk dan Telupit. Kewujudan ataupun kota-kota baru bagi kampung-kampung dan juga urus tadbir di Mahkamah Anak Negeri itu sendiri yang merupakan keperluan kepada masyarakat khususnya di kampung-kampung yang ketiadaan pentadbiran ataupun tidak ada wujud kota pentadbirnya. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Taklimat Tanggungjawab dan peranan ketua-ketua adat daerah Beluran di Beluran. Dalam perkembangan sama, beliau berharap pelantikan jawatan ketua kampung di 4 buah kampung yang belum selesai dapat dipercepat dalam masa terdekat ini. Kampung berkenaan ialah Kampung Tatabuan, Kaniogan, Sungai Nangka dan Kelagan Baru. Sebanyak 15,000 bantuan bakul makanan selesai diagihkan kepada penduduk di 30 kampung dalam Parlimen Libaran. Pengagihan mula dilaksanakan sejak Januari lalu. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Suhaimi Haji Nasir berkata bakul makanan tersebut disediakan UMNO Sabah dan merupakan sebahagian aktiviti turun padang mendekati masyarakat setempat. Daripada Sungai Sebuga, Dun Sungai Sebuga, iaitu bermula daripada Batu Putih sehinggalah sampai ke Memanjang. Jadi bermakna hampir dan ada 5 pulau telah kita sumbangkan, iaitu Pulau Libaran, Pamaguan, Nunuyan dan juga Pulau Lalason kita berikan. Suhaimi ditemui RTM selepas mengagihkan 75 bakul makanan dan bantuan lain di Kampung Baru Batu 18 Sandakan. Sementara itu, penduduk ditemui merasa lega kerana ada pihak sedia mendengar keluh kesah mereka. Saya banyak berterima kasih kepada YB Suhaimi kerana memberi kami bantuan bakul makanan dan kerana permasalahan kami di dalam kampung ini pertamanya tong sampah itu telah dia dibina. Ya, terima kasihlah sama YB menyumbang makanan sama kami sama itu tong sampah. Terima kasih banyak-banyak. Agihan bantuan turut disalurkan ke Kampung Seri Manis dan Kampung Kuari 2.
Kucing merupakan haiwan jinak yang lazimnya menjadi haiwan peliharaan kesayangan ramai. Namun, tidak semua kucing bernasib baik dan disayangi. Ada antaranya terbiar sejak lahir, ada pula yang dibuang oleh pemilik. Menyedari hakikat tersebut, sekumpulan sukarelawan di kawasan perumahan Melinsung Papar membina sebuah rumah pelindungan kucing dinamakan Miao Linsung Cat House. Wartawan Serina Olivia Chong ada butirannya. Dibina sejak sebulan lalu, Miao Linsung Cat House kini menjadi buah mulut orang ramai. Bukan saja penduduk sekitar kawasan perumahan ini, malah warganet yang kagum dengan usaha murni 8 orang sukarelawan ini. Rumah kucing ini ringkas sahaja. Dibina menggunakan kayu terpakai, berdindingkan dawai, namun ia ibarat syurga bagi 30 ekor kucing terbiar yang sebelum ini sering berkeliaran di kawasan perumahan ini. Sebenarnya Cat House ni mula-mulanya saya buat pasal saya kesihan dan kucing-kucing berkeliaran dekat apartmen Melinsung kan. Jadi saya dengan komuniti saya sini buatlah satu Cat House hanya untuk kucing-kucing di Melinsung saja. Rumah kucing ini dibina selepas mendapat kebenaran Jabatan Kesihatan Negeri. Harapan kami semua kan, diorang boleh baca support kami lah. Kalau macam sebab kita tahu yang kalau baru bermula tu terlalu banyak suara-suara luar. Tapi macam kami sendiri, kami terima yang positif saja. Pusat pelindungan kucing itu juga dibuka kepada orang ramai, khususnya kepada peminat kucing yang mahu bermanja dengan kucing-kucing comel dan jinak ini. Biasanya kami akan minta pelawat untuk buat sanitize tangan dulu, and then tulis nama supaya kami ada rekod, dan juga hanya dibenarkan 4 orang saja masuk dalam satu masa. Tapi sekiranya ada budak-budak yang masuk, so kami kena ada di sini untuk tengok macam mana diorang masuk. Dijaga dengan penuh kasih sayang, kucing di sini dipantau secara bergilir-gilir dalam penyediaan makanan, pembersihan dan pemantauan am. Hasilnya, kucing di sini turut menjadi kesayangan penduduk kawasan perumahan ini yang turut sama menghulurkan sumbangan bagi kelangsungan rumah kucing ini. Uncle dah tinggal sini 18 tahun sudah. Yang dari pandangan saya ini satu usaha yang baik. Dan ini semua orang yang kerja sini semua dengan sukarelawan, dengan jiwa. Tidak terpaksa. Jadi ini tempat memang boleh naik. Warna hitam, putih, coklat. Selalu kah ada main sama kucing ada? Selalu suka main-main dengan orang dan suka panjat-panjat. Kenapa suka kucing? Comel, gemuk. Dan? Geram. Sangat baiklah buat macam ni, sebabnya selama ni kan saya baru pindah sini. Ikutkan saya baru dalam 4 bulan lah. Tengok banyak kucing berkeliaran, jadi takut kena langgar, kena makan anjing kan. Bila diorang buat macam ni, jadi keselamatan tu lebih tinggi lah. Lebih banyak kucing terbiar di kawasan perumahan ini akan dibantu apabila perancangan membina sebuah lagi rumah kucing menjadi kenyataan. Kerana kasih dan keprihatinan terhadap haiwan terbiar bernama kucing di kawasan kejiranan ini, maka lahirlah sebuah rumah kucing yang dinamakan Miao Linsung Cat House Papar. Bukan sahaja berinspirasikan untuk membantu, tetapi para sukarelawan yang bersama-sama menjayakan misi ini turut mengharapkan masyarakat di luar sana akan sama-sama menyokong mereka. Serina Olivia Chong, RTM. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah petang ini. Elak tempat sesak dan sentiasa patuhi SOP ditetapkan. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Nolela, silakan.